Hai, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat tengah hari. Saya Muhammad Rashdar bin Isa, merupakan pelajar program separuh masa yang mengambil subjek Budi Penyayang iaitu berkod PKKM 1561. Kali ini kemunculan saya adalah untuk membentangkan tugasan iaitu teori motivasi kesukarelaan. Dan terima kasih juga kepada pensyarah saya iaitu Dr. Muhammad Zaid bin Daud kerana telah memberi saya dan juga rakan-rakan tunjuk ajar serta menolong, orang kata, memberikan kami aktiviti yang lebih baiklah seperti gotong royong dan juga telah mengajar kami ilmu sedikit di dalam kelas yang telah kami praktikkan di masa akan datang. Teori motivasi pertama iaitu adalah teori sosialis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teori sosialis kali ini yang dipertunjukkan dalam gambar adalah iaitu kesantunan orang-orang, kesantunan kita terhadap masyarakat. Tuan-tuan, di mana teori sosialis ini diwujudkan pada pertengahan tahun 1900 iaitu melihatkan kewujudan nilai-nilai yang baik pada seseorang. Itu adalah disebabkan proses sosialis. Tuan-tuan, sosial, apa itu sosial? Iaitu bercampur gaul terhadap semua orang. Kita bukan memilih, tapi kita cuba yang terbaik untuk berbaik dengan semua orang. Proses sosialis yang diperoleh daripada ibu bapa dan rakan-rakan membentuk tingkah laku. Tuan-tuan, bagaimana keadaan ibu bapa yang mengajar kita sebelum ini? Itulah yang akan diamalkan dan dipraktikkan, iaitu itulah sosialis. Orang yang pakar dalam keadaan sosial ni adalah orang yang tahu bercakap di khalayak umum, orang yang tahu berbicara, orang yang tahu beradab, dan orang yang tahu law, undang-undang untuk kita bersama bercakap di antara orang lain. Teori ini adalah sangat bermakna di mana ibu bapa yang mendidik kita sejak kita kecil iaitu dengan cara sikap rajin kita terhadap menegur siapa terhadap Assalamualaikum, iaitu perkataan salam, iaitu selamat sejahtera kepada kamu. Tuan-tuan, iaitu kita lihat sekarang teori sosialis ini adalah teori iaitu kita boleh bergaul, berbicara serta mengamalkan gaya hidup sihat terhadap orang sekeliling kita. Begitu juga terhadap sosialis kami pada saya pada di dalam kelas sewaktu dalam sisi pembelajaran iaitu kami saya dan rakan-rakan uh, mengamalkan pencampuran bersama. Saya daripada Melaka 7. Kelas saya merupakan tak ramai lah, mungkin dalam 8 atau ke 9 orang. Jadi nak kata kami ni kelas bergabung. Bila kelas bergabung, tuan-tuan fahamlah macam mana kami nak berbicara, nak berkenalan dengan semua orang iaitu Melaka 8. Kita akan lihat daripada Melaka 8 ni 20 lebih kelas dia. Jadi itu cara kita bersosial. Macam mana berbual dengan Melaka 5. Jadi di kelas ni Encik Zaim, Dr. Zaim sendiri telah menerangkan cara kita bersosial, macam mana kita amalkan sosial dalam kelas, iaitu dengan cara kita memperkenalkan diri kita, iaitu dengan cara ice breaking. Itu adalah salah satu aktiviti. Iaitu teori kedua. Teori kedua adalah teori aktiviti. Tuan-tuan, teori ini dikenalkan oleh Harvey Hurst dan rakan-rakan pada tahun 1963. Okey, iaitu tahun sebelum kita merdeka ya. Teori ini lebih merujuk kepada golongan tua, iaitu golongan yang sangat memerlukan pertolongan orang muda seperti kita untuk melangsungkan kelangsungan hidup secara purata ataupun secara lancar. Teori ini penghujung kehidupan orang tua yang lebih bermakna dan selesa sekiranya mereka mencuburi aktiviti sosial. Teori ini amat penting ya tuan-tuan. Teori ini adalah aktif bersosial dalam kalangan golongan tua. Aktiviti bersosial dalam kalangan golongan tua, kehidupan mereka yang senja atau mengucup itu akan menjadi lebih bermakna. Ini ialah cara kita, teori kita beraktiviti berhalayak ramai, dengan halayak ramai. Macam saya cakap tadi, yang kita amalkan pada 13 Januari 2024, kelas kami telah melaksanakan aktiviti gotong royong. Teori aktiviti, nama pun aktiviti gotong royong. Jadi ini ialah teori aktiviti. Teori ini, aktiviti gotong royong ini adalah aktiviti untuk kita compilekan pengalaman kita di dalam kelas yang telah kita pelajar yang akan kita praktikkan di luar. Inilah teori-teorinya.
Jadi tuan-tuan, mengapa kita perlu praktikkan teori aktiviti ini? Kerana bila berlakunya aktiviti ini, kita akan mempertajamkan budi bahasa kita. Budi bahasa kita, kerjasama kita terhadap orang lain. Tuan-tuan, ini adalah amat penting ya tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, kita berjumpa dengan ramai orang. Aktiviti memancing, aktiviti gotong royong, aktiviti kesukanan, aktiviti beragama. Semuanya beraktiviti sangat penting. Jadi ini adalah, dan aktiviti ini terdapat rules tersendiri, iaitu undang-undang, iaitu kita mungkin beraktiviti agama, kita perlu pakai pakaian yang lebih sopan. Kalau beraktiviti sukan, kita perlu memakai kasut yang sesuai dan sebagainya. Teori ketiga adalah teori modal insan ataupun amal jariah. Untuk pengalaman tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, teori modal insan amal jariah ini telah saya praktikkan sebelum ini. Jadi sebelum ni, apa yang saya lakukan setelah diajar sejak kecil oleh ibu bapa kita, bagaimana kita amal jariah, iaitu amal jariah. Teori modal insan adalah lebih popular. Modal insan amal jariah ni adalah kita melakukan satu, kalau bahasa Islamnya kita akan mengamalkan sedekah. Tapi sedekah tu, apa sedekah tersebut? Bukan sedekah modal insan amal jariah terhadap barang sahaja, bukan terhadap doa sahaja. Tapi modal insan ini tersebut kita mungkin mempunyai pertolongan untuk orang lain. Mungkin di waktu, contoh, di waktu kita melalui satu kawasan, kita ternampak sampah. Kita boleh beramal jariah untuk mengutip sampah tersebut. Inilah nilai-nilai mulia yang telah diterapkan oleh kami dan saya di dalam kelas oleh Dr. Muhammad Zain. Tuan-tuan, ini adalah satu cara di mana yang terbaik untuk kita mengamalkan. Teori ini berdasarkan kepada hubungan pulangan kos, motivasi bagi kesukarelawan melakukan pelaburan pengamatan. Okey, secara ringkas ni tuan-tuan, saya ni merupakan seorang pelajar dan juga pekerja di dalam bidang elektrik, di mana sedikit saya ingin menceritakan pengalaman saya terhadap teori modal insan. Saya pakar dalam bidang elektrik. Jadi pada tahun 2017, pihak saya telah dapat, ketika saya dalam masa belajar, pihak institut saya telah mendapat sejumlah wang yang agak banyak untuk membuat pendawaian semula ataupun kita panggil rewiring di satu pondok, sekolah pondok lah, sekolah hafazan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kami berbakti kepada agama dan juga masyarakat. Dengan kepakaran kami, dengan kepakaran saya, iaitu mewiring, mendawai, jadi telah saya mempergunakan pengalaman saya tersebut, telah mempergunakan ilmu saya tersebut terhadap masyarakat, di mana pendawaian semula tu telah menelan perbelanjaan kalau mengikutkan nilai semasa ketika itu dalam harga 6,000 lebih, kerana banyak. Tapi kenapa benda itu dapat dikurangkan? Kerana saya dan serta rakan-rakan bergotong royong untuk mewiring satu bangunan tersebut. Mengambil masa dalam 2 minggu 2 minggu, maksudnya 4 hari, Sabtu Ahad sahaja. Jadi teori modal insan ni amat bermakna tuan-tuan. Kita praktikkan, kita belajar, kita berdengar, dan itu kita akan menajamkan lagi teori modal insan kita. Kita menggunakan amal jariah ini dengan keadaan lebih baik. Bukan sahaja itu, malah saya juga telah menyertai pertubuhan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Cawangan Negeri Melaka. Di sini kita lihat, mungkin saya sendiri ingin merasai satu pengalaman di mana naik ambulans sendiri. Saya tak nak accident, saya tak nak sakit, dan saya tak nak keluarga saya naik accident. Naik ambulans. Jadi saya telah menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan ambulans PBSM Melaka. Okey, jadi di sini mungkin kita dapat mempelajari sesuatu benda yang baru, dan ini adalah perkara yang baik bagaimana kita nak lakukan. Jadi inilah yang telah dipelajari oleh saya dan rakan-rakan di dalam kelas. Secara teori dan secara praktikalnya telah kami perkenalkan apa yang kami pelajari ini di dalam kelas bersama Dr. Zaid bin Muhammad Daud, Dr. Muhammad Zaid bin Daud.
Jadi, terima kasih saya ucapkan. Nama saya Muhammad Rashid bin Isa, berasal dari Melaka, seorang pelajar program separuh masa, uh, Fakulti Kejuruteraan Elektrik Melaka, PO Elektrik, dan saya merupakan seorang suami keluarga. Jadi, belajarlah selagi boleh. Itu saja nasihat saya. Sekian. Assalamualaikum.